So jadi pada saya bila bab financial management ni, kita kena faham tujuan kita menguruskan kewangan lah. So berbalik pada peluang jadi ejen takaful tadi, saya nak menjumpa saya punya salah seorang daripada saya punya prospek dekat Melaka ni. So hari ni saya pilih untuk ke Melaka sebab pertama memang saya nak develop tim Melaka. Dulu saya pernah develop, lepas tu saya fokus balik pada Lembah Kelang, then now nak kena develop balik. Sebab saya suka Melaka ni, pertama dekat dengan rumah saya lah, dekat Muar. Lepas tu mak mentua saya pun dekat Tangkak. So kalau katalah boleh balik kampung tu, boleh buat bisnes lagi lah kan. Tu pada saya menyelam sambil minum air lah. Okey, pertama. Yang kedua, Melaka ni saya nampak sekarang ni bagus dari segi potensi pelancongan. Sebab bila weekend je, Melaka ni memang ramai orang. Ramai orang KL turun, orang KL, orang mana-mana Melaka turun. Dia sebab apa saya nampak? Pertama, tempat sejarah lah. Yang kedua, tempat makan lah. Makan dia pun best-best. Lepas tu ada juga tempat-tempat rehat untuk family kan. Dan saya ada satu unit kan, wife saya satu unit dekat Bayu Legun. Dan kalau weekend memang penuh orang kat situ. Dan itu pun jadi tempat kita orang punya, kita panggil rumah singgahan lah. Kalau macam kita tak nak balik hari, kita stay, tak payah sewa hotel, kita menginap kat situ je. Dulu berapa dah beli kereta tu? Kereta rumah tu, beli rumah tu 80,000 so 80,000 tapi tak besar lah. Dalam saya ingat dalam 200 ke dalam 400 square feet je, lebih kurang 400 square feet. Dia macam studio punya apartment kan. Tapi okey lah, boleh lah. So 80,000 studio apartment, not bad. Bayar sebulan pun dalam 800. Dan kalau kita sewakan, dulu pernah sewakan, kita sewakan 800 juga. Tapi sekarang kita nak buat Airbnb, ataupun kita nak buat dia macam Airbnb lah. Dia dapat seminggu pun okey lah. Okay, so itu antara investment yang saya ajar wife saya buat. Okay, berbalik pada takaful tadi tu. So pertama, cek duit. Okay, bila dah ada duit, kita dah manage expenses semua, kita kena ingat next step adalah kita kena kembangkan duit tu. Sebenarnya bukan takaful je lah, you buat bisnes apa-apa pun kena ada step dia lah. Pertama, you kena belajar cari duit. Kedua, make sure duit yang you dapat tu you kena protect. Sebab apa? Takut you simpan, you tak ada protection, tak ada medical card ke, tak ada hibah ke, tak ada hibah takaful ke, tiba-tiba kan sakit ke apa, masuk hospital, habis duit tu kena keluarkan balik. So yang ketiga, you kena kembangkan. Sebab takkanlah ada duit nak simpan dalam bank ya. Tak boleh lah. Sebab simpan dalam bank lah untung. Bank bagi pinjam orang lain pakai duit tu, dia charge interest sampai 5%, 6%, 7%. Kalau personal loan sampai 10% pun ada. Jadi kalau macam kita letak duit kat bank gunakan duit tu buat untung, kita cuma dapat 0.1% ataupun paling maksimum 1%. Jadi tak cerdik lah. Jadi kita kena invest. Macam saya prefer invest dekat property. Saya invest dekat ESB, unit trust, dan juga ada dekat saham BSKL. Dan ada juga sebahagian saya letak dekat kripto. Tapi tak banyak lah. Saya banyak dekat property, dekat tanah, dekat ESB dan juga tabung haji lah. So itu antara strategi kewangan ataupun kita panggil financial management bila you dah start ada duit. Jadi pokok pangkalnya sekarang ni, dari segi orang cakap cabaran kewangan because ekonomi slow semua everything, saya akui benda tu, saya memang setuju. Cuma pada masa yang sama, ramai juga ataupun banyak juga peluang kan, pelbagai peluang yang ada. Sama ada you nak berniaga, sama ada you nak buat bisnes online ke, ataupun bisnes offline ke, ataupun nak buat kerja part time ke kan. In fact, saya punya anak saudara yang kat Melaka ni, dia jual nasi lemak kan. Ada beberapa orang pekerja ni memang kerja part time. Ada pekerja dia part time adalah student SPM. Student SPM, family dia susah kan, jadi dia weekend dia kerja. Weekend dia kerja, kalau dia kerja pagi petang boleh dapat RM90 satu hari.
Kalau kerja setengah hari je, pagi saja mungkin dapat dalam RM40. So katalah simple kita buat calculation. Katakanlah dia kerja satu hari, pagi petang. So bila pagi petang, basically satu hari RM90. Katalah Sabtu Ahad dia kerja dalam 180, satu minggu 180. Jadi kalau katakanlah satu bulan 4 minggu, 180 kali 4 dalam 700 lebih kurang 720. 2 minggu 160, 2 minggu lagi 360, jadinya total lebih kurang 720. Kalau katakanlah sebagai seorang student SPM kan, umur 17 tahun, ada income sebulan average dalam 700 lah, additional income. Maksudnya daripada umur dia kita panggil umur 17 lagi kan, dah ada duit. So dia dah start boleh simpan dan boleh invest. So that's how macam mana sebenarnya kita kena start lah. Tapi kalau katakanlah orang tu mungkin dah berumur lah, maksud saya dah umur like macam 30-an kan, tapi tak kisahlah. Sebab kalau katakanlah sebenarnya kebanyakan umur 30-an ni, dia bukan masalah nak simpan duit, dia nak masalah settlekan hutang cepat. Jadi kena cari tambah income ni. Bila lebihan income tu sebenarnya adalah kita guna untuk buat snowball punya teknik untuk settlekan hutang yang cepat. InsyaAllah saya dalam proses nak buat satu e-book langsai hutang pantas. InsyaAllah dalam masa mungkin satu bulan saya tengah menulis lah. You boleh beli buku tu. Dalam buku tu saya akan terangkan bagaimana cara-cara, apa jenis-jenis hutang kan. Ada hutang yang fixed rate, ada hutang yang fleksibel, ada hutang yang floating, macam-macam lah jenis. Jenis hutang personal loan, hutang kereta, hutang rumah, hutang ESB. Lepas tu bagaimana nak settlekan hutang dengan segera, apa idea-idea dia. Sama ada gunakan snowball ke, gunakan debt consolidation ke, gunakan debt cancellation ke, ataupun gunakan refinancing ke. So semua teknik saya akan masukkan, dan mudah-mudahan buku tu boleh bermanfaat. Sebab ramai yang tanya saya cara macam mana nak buat kan. Jadi daripada saya terangkan seorang-seorang dan berulang-ulang, lebih baik saya buat buku dan anda boleh refer lah. So itu saja untuk kali ni. InsyaAllah kita sambung lagi. Saya pun dah on the way, dah masuk highway dah ni. Nak kena speed sikit sebab janji pukul 9. Saya takut nanti prospek saya tunggu. So jangan lupa subscribe saya punya channel untuk dapatkan banyak tips kewangan. Dan insyaAllah saya akan kongsikan banyak lagi tips-tips untuk gandakan duit supaya anda boleh orang kata capai impian untuk financial freedom. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.